Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Azhar Ghazali dan saya UAK Ustaz Abdullah Khairi dalam rancangan Labaikallah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, pada tahun ini seperti mana biasa kita pun faham kita tidak dapat mengerjakan ibadah haji seperti mana tahun yang lalu. Namun Ustaz, ada berita gembira Ustaz seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri semalam. Masya-Allah, kena sebut. Wow. Masya-Allah. Iaitulah Ustaz, seramai 263 orang rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Ya, rakyat Malaysia yang berada di Saudi lulus permohonan mereka untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Tahniah diucapkan. Jangan lupa doakan seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah. Baik. Baiklah Ustaz, bagi tuan-tuan yang menonton Labaikallah ini juga boleh mengikutinya di laman sosial Facebook TV Al-Hijrah. Kongsikan momen, video dan gambar haji anda di Instagram dengan hashtag Labaikallah 2021. Anda juga akan melihat kita paparkan, semadikan kenangan anda di dalam rancangan Labaikallah. Ustaz kan? Ya. Jangan lupa share ramai-ramai. Semalam alhamdulillah hampir dekat 700. Masya-Allah. 700 yang share. Seronok tuan-tuan. Kerana apa? Mungkin ini pahala kita di akhirat untuk dapat kebaikan dalam program Labaikallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaki la khairun ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah, secinta-cinta bumi Allah yang dicintai Allah. Seandainya aku tidak diusir, seandainya aku tidak dihalau oleh kaumku, nescaya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jika sekiranya bumi yang kamu jejak, bumi yang kamu pijak, lautan yang kamu renangi, tapi ingatlah, bumi ini tak ada tandingan dan tak adanya kehebatan kecuali bumi yang kita akan sebut sebentar lagi. Tajuk kita malam ini, indahnya bumi Mekah. Baiklah Ustaz, insya-Allah kita nak membicarakan betapa indahnya bumi Mekah Al-Mukarramah berdasarkan apa yang Nabi gambarkan tadi. Kalau tak kerana diusir oleh kaumnya, Nabi tidak akan meninggalkan bumi yang bertuhan. Hebatnya bumi ini. Betul Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak jumpa kawan baik Ustaz ni. Kawan baik saya? Siapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah jadi DJ lah. Lepas PKP ni. Part time. Ustaz, sihat kan? Alhamdulillah. Kami sini okey. Alhamdulillah. Okey. Lama tak jumpa dah. Itulah. Dia masih lagi imam walaupun dah tak apa muda kan. Alhamdulillah. Dah makan dalam. Itulah dia USD Ustaz Samsul Debat. Ya. Kita daripada awal episod nak panggil dia main, dia sombong. Hari ni baru dia main. Itulah. Orang terkenal betul lah. Belagak sikit sekarang ni. USD sihat ya USD? Alhamdulillah sihat. Baik. Ustaz, USD selain daripada sibuk untuk berkongsi orang kata apa, cita rasa motivasi kepada masyarakat, dia juga Ustaz ada pengalaman pergi ke Mekah bersama dengan jemaah-jemaah. Sekarang ni muka dia aja keluar TV. Meluat aku tengok. Tapi penonton tak meluat. Silakan tanya soalan. Kawan baik. Mungkin awal ni USD boleh kongsi dan tempoh sekarang apa yang USD buat, dan mungkin boleh kongsikan juga pengalaman pergi ke Tanah Suci untuk kita ambil manfaat bersama dengan para penonton di Labaikallah. Silakan USD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang ni kalau dalam tempoh PKP lockdown ni kan, kita lebih banyak buat kuliah online, dan kita juga cubalah menyantuni organisasi-organisasi pihak-pihak yang inginkan majlis ilmu dibuat secara maya. Jadi kita buatlah. Dan begitu juga kita berkomunikasi lah dengan sahabat-sahabat. Kadang dah boring-boring tu buat kuliah dengan UAK kan, buat juga kuliah dengan kawan yang lain. Jadi kita kata ini salah satu usaha yang kita boleh buatlah, dan tentunya sebenarnya dah betul-betul kita dalam program Labaikallah ni, saya nak beritahu juga saya merupakan calon jemaah haji
daripada tahun lepas lagi. Masya-Allah. Tapi sebab COVID kan, tak apalah. Alhamdulillah. Syukur sebenarnya tahun walaupun ni saya tidak-tidaknya sebelum, mudah-mudahan adalah rezeki pergi haji ni kan, tapi sebelum ni umrah boleh kata selalulah. Tapi setiap tahun pergi memang jumpa dengan Ustaz lah. Saya jumpa UAK mesti jumpa kan. Jumpa dengan Ustaz Azhar kita jumpa juga. Kan tu rezeki lah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ustaz, selalu kalau saya pergi ke Mekah akan jumpa sahabat ni. Ustaz Samsul selalu jumpa, kita peluk. Itulah nikmatnya bumi Mekah. Kita berkenalan di bumi Mekah, Ustaz. Kita berjumpa di Jabal Uhud. Ustaz bagi semangat sikit walaupun kita tak dapat pergi kan. Bagaimana rasa ni, rasa walaupun tak dapat pergi, mungkin ada perasaan suka duka, keindahan di bumi Mekah. Sila Ustaz, pengalaman untuk kami. Silakan Ustaz. Kalau ikutkan waktu berada di bumi Mekah dan Madinah ni memang sebenarnya kalau ikutkanlah, kalau siapa pergi pun, kalau kita tengok dari segi fizikalnya, tengok dari segi gambarannya, kalau ikut biasa, kalau orang tengok biasa, Betul. kita nampak dah biasa tengok dalam TV, dah boleh tengok dekat dalam bila waktu azan tu boleh nampak, oh macam ni. Kadang orang pun tak tahu tu Mekah ke Madinah, orang tak tahu kalau dia sampai tak pernah pergi. Tapi bila kita dah pergi sana, macam saya pengalaman, macam UAK sini pun, Imam Azhar, kita pernah pergi Singapura, kita pernah pergi dua negara macam, saya pernah jumpa Ustaz Lah dulu, dia pun balik pada Uzbekistan. Dia balik apa, saya ingat saya jumpa dia, oh balik pada Uzbek ni, dia kata. Saya pula pernah pergi macam-macam negara lah. Pernah pergi ke Bojang, pernah pergi Europe, pernah pergi Australia, pernah pergi ke Balkan, 10 negara Balkan saya pergi. Allah. Memang dekat sana, tetapi dia tak melekat dalam hati kita. Betul, macam satu tempat kita orang pergi, jom kita pergi ke satu tempat ni kan, tempat yang terjun ni, ya dah pergi dah itu. Tak, kita takkan sebut macam tu. Betul. Di Mekah Madinah ni, nak pergi lagi, tak pernah rasa puas. Allah. Kan? Walaupun nak pergi peluang nak pergi juga. Jadi dan boleh dikatakan Mekah dan Madinah ni bukan hanya cantik, tapi dia kaya dengan keajaiban. Allah. Berapa ramai manusia kita tengok dekat KLIA, memang tengok jalan mengeletar-ngeletar ni tak boleh lepas dah tengok. Tapi tak, macam tu juga mengeletar dia balik. Oh, betul. Tapi ada orang nampak gagah, dia rasa dia kuat, tapi balik terbaring, kena pakai stroller tolak dia balik. Maknanya nak tunjukkan, turunnya satu-satunya tempat yang nikmat. Mana ada orang rasa sedih. Kita kalau sedih pun sedih berpisah dengan manusia lah. Betul. Kalau jumpa dengan balik dah, kita sedih macam tu je. Tapi di Mekah Madinah sampai boleh mengalihkan air mata. Betul, Ustaz. Waktu kita buat, orang kata, kalau kita buat tawaf wida tu, Allahu Akbar, rasa macam dah nak balik dah. Macam tu lah rasa. Cepat, Ustaz. Tu lah jadi mana kata lepas tu, itu sebabnya kita tak heran ada orang-orang kaya yang mempunyai kelebihan boleh datang Mekah dengan Madinah ni sebulan sekali. Ada. Sebab dia menunjukkan bahawa bukan kata dia dapat untung pergi sana, bukan kata pergi sana dia berniaga pun tak. Dia memang nak pergi. Dia sampaikan berebut-berebut. Bulan puasa bukannya boleh makan. Betul. Dia punya masa siang tu lagi panjang dan lebih panas. Tapi orang berebut juga nak pergi. Bayangkan. Ustaz, itu dah nak tunjukkan. Ustaz, sampai tukang sapu berkenal dia. Punya dahsyatnya. Kerapnya dia pergi. Dan satu keindahan yang kita tak boleh nafikan juga, bila kita sampai sana, kita tak payah suruh. Kadang-kadang kalau dekat Malaysia ni, kadang saya cakap, dah semayang belum? Pergi semayang. Lah, dah masuk maghrib lah. Kejap lah lagi. Tapi dekat sana tak. Dekat sana, sebelum semayang fardu tu pun, kita pun dah tak ingat berapa kali semayang sunat kita buat dah. Allahu Akbar. Kita buat semayang fardu tu bagi salam, rasa tak? Rasa tak? Kita bangun solat ni. Allahu Akbar, betul. Lepas tu dah penat solat, capai Quran, ngaji pula. Betul. Jadi, benda yang kenapa salah satu sebabnya adalah, keindahannya adalah, tak ada siapa pun pergi di sana, dia membawa title dia sebagai menteri, bawa title sebagai ketua, sebagai CEO, betul. Tak, kita sama je. Kita betul. Sama. Betul. Masa tu kita pergi sana dengan keadaan mengendah diri, kita bukan siapa-siapa. Tak ada siapa pun minta. Atau pastikan line clear nak masuk ke Mekah tu. Untuk saya, ada siapa boleh jamin benda tu. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, USD.
USD ni kita kenal watak dia Ustaz sebagai seorang yang ceria kan. Dia ni pemotivasi yang kelakar kita katakan. Jadi tapi kita difahamkan tadi USD sepatutnya kena pergi haji tahun ni. Dan tentunya USD ada pengalaman yang mampu menjadikan USD itu walaupun seorang yang ceria dia akan terduduk juga. Ya Allah, teringat nostalgia, tiba-tiba sekarang tak dapat pergi. Mungkin USD boleh gambarkan, kongsikan dengan kita dalam program Labbaik Allah. Boleh, kalau ikutkan apa yang paling saya teringat lah waktu dekat sana, tentulah kita boleh bangun, kita kadang kita pergi ramai-ramai dengan keluarga. Ada keluarga, mungkin ada jemaah. Tapi kita boleh bangun pukul 2 pagi, seorang-seorang tahan teksi semata-mata nak pergi kita untuk pergi apa? Kita nak pergi mikot, kemudian kita buat umrah sendiri malam-malam, kita boleh buat pagi-pagi kita seorang sebab kita buat pergi kita ni, kita rasa sebab kita pergi dengan grup ni kadang ada rasa pergi berjemaah rasa secure lah sikit sebab Ustaz Allah duduk depan kan. Rasa tapi kita ada masa tu kita nak bersendiri buat masa kita nak buat sendiri tu banyak bila kata tadi tak dapat pergi, apa yang boleh menjadikan saya semangat ni adalah saya memberi galakan kepada semua, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Siapa yang tak dapat pergi, sebab sepatutnya saya, adik saya pun dapat pergi, dengan isteri saya dapat pergi, tapi saya kata tak apa. Ini bukan kata permintaan kita, ini hikmah dia besar. Allah Ta'ala beritahu, ramai di kalangan kita yang dulu ada peluang pergi, dia boleh cakap, tak apalah, Mekah tu esok-esok boleh pergi, dia kata. Ada orang cakap, Mekah nanti tahun depan kot. Takut, dia boleh pergi Paris dulu. Dia boleh pergi Saudi dulu. Tapi akhir, itulah nak beritahu. Ajaibnya tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab memang tu suasana lah kita pergi. Dan bila kita dapat selesai, kita tawaf, kita dapat selesai, kita pergi tempat, kita pergi ke makam Nabi ke Madinah pula. Kita pergi Allahu Akbar. Baunya, suasananya bukan bau badan orang keliling tu, tapi tu bukan. Tapi suasana dengan bau dia ada bau semacam tau dekat Mekah dengan Madinah ni. Kita tak boleh tu sampai terbau lah kan. Kan itulah cakap tak ada siapalah orang kata itulah sekali dia pergi Mekah Madinah tak pergi lagi dah. Cakap macam itulah kehebatan. Ustaz, haji dah pergi belum? Ataupun belum lagi? Oh. Sepatutnya tahun ni lah tapi tak dapat. Bila USD daftar tu? Baru ke dah lama ke? Ikutkan dah lama dah. Dah lama daftar. Ikut. InsyaAllah. Ikutkan lepas dah pergi. Yang adik saya lagi lama lah. Adik saya daftar daripada di sekolah lagi. Allah. Tapi pun dah kuih khusus semua dah siap dah. Pun tak dapat pergi juga. Tapi tak apalah, saya kata at least kita dah pergi umrah. Tapi kita doa banyak-banyak, jangan putus asa. Allah Ta'ala makbulkan. Amin. Kata akhir untuk para penonton sekalian, 5 patah aja. Sila Ustaz. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah, ada semangat ni. Kenapa malam ni saya nampak Ustaz nampak slow sikit lah. Nampak tak bersemangat, nampak comel lah Ustaz. Ni bukan USD ni. Dia takut Ustaz, dia takut sebab tengok Ustaz pakai jubah mufti ni. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah ila liqa kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih USD. Baiklah, sidang penonton sekalian, kita nak bicarakan indahnya bumi Mekah ni, tapi insyaAllah kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan seterusnya. InsyaAllah. Commercial break! Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Labbaik Allah. Terima kasih tuan-tuan puan-puan kerana masih setia dalam Labbaik Allah. Baiklah, perbincangan kita indahnya bumi Mekah. Betul. Mekah maksudnya yang mempunyai daya tarikan Ustaz ataupun mempesona. Berdasarkan huraian daripada ayat wa huwallazi kaffa aydihum ankum tu, Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maliki menyebut li'annaha tujzibun nasa ilaiha, kerana bumi Mekah ni menarik hati-hati orang terpesona dengannya. Itu yang pertama. Kenapa dinamakan Mekah? Dan ada juga Mekah ini disebut sebagai Bakkah yang bermaksud mendesak-desak ataupun hancur ataupun menundukkan. Bahkan jika melihat kepada ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nas, yang mana para ilmuwan membahaskan, antaranya Sayyidina Abdullah Ibn Abbas sendiri,
dimaksudkan dengan berdesak-desak kerana ramainya manusia yang bersesak-sesak. Juga menyebut Sayyidina Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi sendiri, kerana bumi Bakkah itu menghancurkan hati orang yang keras. Dan juga dengan pendapat Abu Abdurrahman Al-Yazidi menyatakan Bakkah itu maksudnya menunduk kerana mampu menundukkan hati-hati mereka yang sombong. Selain daripada Mekah dan Bakkah juga Ustaz, juga dinamakan Ummul Qura. Ummul Qura. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, walitunzir Ummul Qura daripada surah Al-An'am ayat 6, yang mana kerana seperti disebut oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas juga, kerana Mekah itu merupakan kota Mekah yang menjadi pusat kepada dunia. Betul. Dan menurut pendapat Ibnu Qutaibah, dinamakan Ummul Qura, ibu segala negeri, kerana ianya adalah kota yang paling tua. Betul. Dan menurut pendapat daripada Abu Bakar Asy-Syami, kerana Mekah menjadi kiblat dunia, maka kampung dan negeri semua menghadap ke arah Mekah. Itu Ustaz. Kita nak bincang lagi Ustaz berkenaan dengan indahnya bumi Mekah. Tapi Ustaz, sebelum tu kita akan bersama dengan pentadabbur kita Ustaz kan? Ya, ya. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Kita masih lagi bersiaran malam ni bersama dengan Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad. Sila Ustaz, untuk ayat tadabbur kita malam ni. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi dan juga Al-Fadhil Ustaz Azhar di sana. Alhamdulillah, malam ni malam keempat kita dapat bersama-sama dalam program Labbaik Allah. Program yang bukan takat orang ramai, bahkan saya sendiri ternanti-nanti untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi rasa rindu dan sayangnya kita. Ustaz, malam keempat bersama Ustaz. Kita dah malam ketujuh dah Ustaz. Malam ketujuh insya-Allah. Ya Ustaz. Tetapi bersama dengan panel kita daripada awal lagi, masya-Allah, tahniah semua ya. Barakallahu. Dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam program ini bagi menyemarakkan lagi rasa rindu dan sayangnya kita kepada bumi yang kita cintai, dan juga ia bumi yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para insan saleh yang lain. Bumi yang sangat jauh daripada kita, tetapi jauhnya jarak daripada kita ni insya-Allah tak pernah menutup ufuk hati kita untuk terus berharap agar kita dapat menyaksikan keindahan bumi tersebut dengan mata kepala kita sendiri satu masa nanti insya-Allah. Insya-Allah. Maka bagi malam ini biiznillah taala, bagi nak menambahkan lagi kerinduan kita terhadap keindahan bumi Makkahul Mukarramah ini, marilah sama-sama kita dengarkan alunan ayat suci Al-Quranul Karim daripada suratul Baqarah ayat yang ke-126. Kemudiannya diikuti dengan tadabbur yang ringkas berkenaan tentang maksud dan juga kefahaman yang dapat kita timba daripadanya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ Wabi'sal masir. Semalam tuan-tuan dan juga puan-puan para penonton yang dirahmati Allah, kita telah mendengar doa Nabi Allah Ibrahim buat anak isterinya saat dia hendak meninggalkan keduanya. Malam ini sekali lagi kita akan mendengar satu lagi untaian doa Nabi Allah Ibrahim menerusi ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Di mana dalam ayat yang kita bacakan sebentar tadi, ianya mengisahkan saat beberapa ketika setelah daripada terbinanya Baitullahil Haram oleh Nabi Allah Ibrahim yang dibantu oleh anaknya. Maka dikala itulah baginda Nabi Allah Ibrahim mengambil peluang
untuk memanjatkan doanya atas apa yang telah dibangunkan daripada binaan yang penuh dengan keberkatan tersebut. Inilah merupakan tabiat insan yang saleh, seorang nabi yang saleh yang tidak pernah terlepas hubungannya dengan Tuhannya. Apa sahaja pekerjaan yang dilakukan pasti akan dihubungkannya dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Indahnya dalam doa yang dipanjatkan oleh baginda memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan bumi Mekah, tempat yang dibinanya Baitullahil Haram di sana, ianya turut sama dijadikan sebagai satu kawasan kediaman bagi manusia di sekitarnya, yang kemudiannya dipohon daripada bumi yang disediakan untuk diinapi ataupun didiami itu, bumi yang akan dicurahi dengan keamanan dan kesejahteraan. Keamanan dan juga kesejahteraan yang akan dicurahkan ke bumi ini, ia bukan sekadar hadir daripada sifat kemanusiaan ataupun lumrah alam semata-mata, tuan-tuan dan juga puan-puan. Bahkan ia hadir dengan syariat yang menetapkan baginya kehormatan yang jauh melepasi ataupun melebihi tempat-tempat yang lain, sehingga kan dilarang berburu di dalamnya, dilarang melakukan kerosakan ataupun kemaksiatan padanya, dilarang juga sebarang perlakuan zalim ataupun penindasan. Siapa-siapa yang berani untuk melanggar larangan-larangan ini, maka bagi mereka itu azab yang seberat-beratnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi pelaku-pelaku kebaikan yang hendak membawakan kesejahteraan untuk bumi tersebut, Allah melipat gandakan pahala mereka sehingga mencecah 100,000 kali ganda. Masya-Allah. Maka dalam doa yang dipanjatkan ini juga kita dapat lihat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, didoakan juga keberkatan pada setiap rezeki yang diperolehi oleh warga yang mendiaminya, dengan syarat mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala setelah mengabulkan akan doa tersebut memberikan amarannya. Diselitkan di hujung ayat tersebut satu amaran bagi mereka yang sesudah diberikan nikmat yang sekian banyak ke atas bumi tersebut untuk didiami dengan penuh keamanan dan kebahagiaan. Mereka itu pasti akan dikenakan dengan azab seksa daripada Allah dalam neraka. Untuk yang memilih selain daripada keimanan tetapi memilih kekufuran bagi hidup mereka yang telah digenangi dengan kenikmatan yang banyak di bumi tersebut. Kesimpulannya, inilah antara keindahan-keindahan hidup di bumi Makkahul Mukarramah, dengan berbekalkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam satu ketika dahulu. Sekalipun andai dilihat daripada sudut geografinya, ianya hanyalah satu bumi yang dikelilingi oleh batu-batuan semata-mata. Masya-Allah. Namun seperti yang difahami oleh ramai manusia, ini yang perlu kita faham sama-sama. Ya Ustaz. Keindahan yang sebenar itu, Ustaz, ya, ia bukan setakat apa yang singgah di pandangan mata. Betul. Tetapi keindahan yang sebenar ialah apa yang tersemat di dalam jiwa. Itulah kebahagiaan yang didambakan oleh setiap mereka yang mengunjungi tanah tersebut. Itulah damai yang dipinta oleh setiap yang berada di lapangan tersebut. Dan mudah-mudahan satu ketika nanti kita akan tiba di bumi Makkahul Mukarramah dengan melihat keindahan yang kita sebutkan di kala ini. Maka bagi meneruskan perkongsian tentang keindahan Makkahul Mukarramah ini, teruskan bersama-sama dengan hos-hos kita, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Azhar Ghazali, dalam program kita sekarang ini. Kami sahut seruanmu ya Allah untuk kami tiba di sana tu masa nanti. Labbaik Allahumma labbaik. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syamsul Hakim. Sangat bersemangat. Macam ada 3 orang host. Saya dapat tu. Gaya bukan hanya pandangan di mata. Betul. Tetapi ianya di hati. Bila tersemat tu, itulah satu ketenangan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Insya-Allah. Kita jumpa lagi. Jadi Ustaz, kita nak bincang berkenaan dengan apa yang disebut juga oleh pentadabbur kita tadi, Ustaz Syamsul. Tetapi Ustaz, kita nak rehat Ustaz. Rehat Ustaz ya. Jangan ke mana-mana. Insya-Allah. Sebentar. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah.
Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Labbaik Allah. Kami nak ucapkan berbanyak terima kasih juga kepada tuan-tuan yang bersapa dengan kami di laman sosial. Termasuklah yang mengirim gambar hashtag Labbaik Allah 2021 ni, ada pengirim kita daripada Kifli Yusofi daripada Kelantan kan. Dan kita ada Fauzi bin Awang, Ustaz. Itu macam gambar ustaz lah. Dia beradik ni. Penjemaah bisa pergi sekali, Ustaz. Tapi masa tu saya kurus sikit lah. Ada komisen tu. Alhamdulillah lagi kita ada Reza Azri Rahmat. Terima kasih. Nampak muka macam orang Kedah tu. Kelantan ada, Kedah ada, semua ada. Alhamdulillah kita terima semua. Tuan-tuan boleh terus hashtag di Instagram #Labaikallah2021. Dan yang melayari Facebook. Ya. Tolong share seramai mungkin. Ingat tuan-tuan, saya ingat sekali lagi. Hashtag dia apa tahu? Ingat, mungkin ini pahala tuan-tuan di akhirat. Betul. Benda yang baik kita share. Jangan share benda yang tak elok. Betul. Ini peluang dia. Share ramai mungkin. Insya-Allah pahala anda di akhirat. Masya-Allah. Okey. Tuan-tuan, tadi kita berbicara tentang maksud Mekah yang mempesona, Mekah yang sesak, dan kita bincangkan tentang Ummul Qura, bumi yang tua. Sekarang selain pada itu ada juga disebut sebagai Baladil Amin, negeri yang aman. Wa hadzal baladil amin, seperti dalam surah At-Tin. Kerana menurut seperti disebut dalam tafsir Ruhul Bayan, kerana bumi Mekah itu siapa yang masuk ke dalamnya akan merasa aman. Betul. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang disebut oleh Imam At-Tabarani, man mata fi ahadil haramaini bu'itha yaumal qiyamati aminan. Siapa yang mati di antara dua tanah haram, sama ada Mekah ataupun Madinah, akan dibangunkan di padang mahsyar dalam keadaan aman. Ini antara kelebihannya. Baik Ustaz, di samping itu juga Ustaz, kita faham bahawasanya bumi Mekah ini ada kelebihannya Ustaz. Betul. Namun Mekah pernah dipegang oleh golongan musyrik Mekah yang kita sebut. Bahkan Nabi SAW sendiri, kalau tadi kita bacakan di awal-awal tadi, Nabi terhalau ataupun diusir keluar. Dan Nabi cuba nak masuk semula ke Mekah, yang sampaikan terkenal peristiwa Hudaybiyah, Nabi terhalang nak masuk untuk mengerjakan umrah. Mungkin Ustaz ada sedikit perkongsian berkenaan dengan hikmah ataupun ibrah pengajaran Hudaybiyah itu sendiri Ustaz. Nabi SAW ketika Fathul Mekah. Kan? Sebelum Fathul Mekah lah. Ada satu peristiwa yang sangat penting tuan-tuan, namanya Perjanjian Hudaybiyah. Baik. Perjanjian Hudaybiyah ni berlaku apabila Nabi dihalang dalam tahun yang ke-6 Hijrah. Sebelum masuk ke tahun yang ke-7 yang Nabi dapat menunaikan umrah lah yang pertama kali. Tapi alhamdulillah, nak bagi tahu kata perjanjian itu memberi manfaat kepada umat Islam, akhirnya Islam berkembang. Kan, daripada perjanjian itulah hikmah dia. Dan ana ada cerita sikit. Tak mau cerita pasal itu, nanti ustaz cerita yang tu. Satu peristiwa berlaku macam ni di Malaysia ni. Saya selalu buat cabutan bertuah. Siapa nak pergi haji, kita buat cabutan bertuah. Jadi dia bagi nama lah. Dapat ada seorang hamba Allah ni, dia dapat pergi haji, pergi umrah, bukan pergi haji tak mampu saya umrah. Haji mahal sangat kan. Betul. Jadi bila dapat, dia telefon, saya telefon dia, abang dapat pergi umrah. Terus dia kata, ustaz, boleh tak saya tak nak pergi, saya nak ambil duit ya. Masya-Allah. Saya kata ni dah cabutan bertuah, mana boleh ambil dengan duit, kena pergi juga. Tak apalah ustaz, kalau nak pergi, pergilah. Jadi dia pergi dengan saya. Pi pun macam tak mau mana? Pi dengan tak mau, pi tak ada ilmu. Baik. Sampai di Madinah, dia tak ada ilmu, ikut orang masuk Raudah, habis di Madinah pergi Mekah. Orang pakai ihram, dia pakai ihram. Rupa-rupanya tuan-tuan, setiap kali apa yang dia buat, semua dengan kesalahan. Dia pakai ihram ustaz, dia pakai masih lagi benda yang berjahit. Dia tak buang apa yang dalam ada lagi. Dia tak lupa, dia tidur tutup kepala. Kan benda yang larang dalam ihram, tak boleh tutup, dia tutup kepala. Orang tegur dia, kena buka ke? Tak ada ilmu. Allahu Akbar. Dia pergi kan, sebelum nak pergi tawaf, ingat tak ramai orang, ingat tak dia bagi tu minyak wangi? Dia orang ingat, kata dia habis dah. Jadi dia pun orang bubuh pakai minyak wangi ketika nak tawaf. Dia buat semua, apa kesalahan semua dia buat. Masya-Allah. Saya kata, abang ni banyak buat silap ni. Yang ni silap. Rupanya dia menerima. Ustaz, saya tak ada ilmu ustaz. Saya ikut aja. Apa yang berlaku umrah yang kedua, dia buat dalam keadaan yang lebih baik. Sangat tertib. Menunjukkan bahawa kesalahan itu walaupun kena dam, tapi mengubah diri dia lebih baik. Akhirnya baru dia tahu, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Dia pergi tu mengubah diri dia menjadi manusia yang lebih baik. Masya-Allah. Lebih baik macam mana? Balik daripada tu perubahan yang lebih baik. Jadi insan yang saya tengok
ada perubahan pada diri daripada kemuliaan Mekah yang kita bincangkan, menunjukkan bahawa manusia yang tak ada ilmu pergi, tapi Allah mengubahkan hati dia balik menjadi orang yang menuntut ilmu. Pergi kuliah duduk di depan. Assalamualaikum, nampak muka dia. Assalamualaikum, muka dia aja. Saya kata, abang hebat betul lah Ustaz. Pergi Mekah tak ada ilmu, sekarang saya menuntut ilmu. Rupanya dia pergi Mekah Ustaz, dia tak boleh baca Quran. Jadi dia mau ikut aja. Alhamdulillah, dia balik, dia belajar semula baca Quran, baca Iqra, sekarang menjadi imam salah satu masjid. Masya Allah. Kemuliaan bumi Mekah mengubah manusia menjadi orang yang lebih baik. Okey. Jadi Ustaz, insya-Allah kita nak tahu juga perkembangan terkini di bumi Mekah bersama dengan Makcik. Khabar dari Mekah Ustaz. Khabar, yang ni jangan lupa yang ni. Insya-Allah. Tuan-tuan, jom kita tengok khabar dari Mekah. Abang Cik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton Labbaik Allah Pengorbanan Kasih Abadi. Apa khabar Ustaz Abdul Khairi dan Ustaz Azhar? Harap-harapnya kita semua sihat. Sebenarnya jika kita lihat kepada perkembangan di dalam Masjidil Haram pada setahun yang lepas, kita tidak pernah nampak berwarna-warninya yang sedang bertawaf. Hanyalah berihram, berkain putih yang mengelilingi Kaabah. Tetapi setelah masuk bulan Zulhijjah, pihak Masjidil Haram telah membenarkan tawaf sunat dilakukan semula. Alhamdulillah. Okey, kalau jika kita perhatikan keadaan sekarang yang sedang bertawaf, tiada penjarakan. Kiranya ini adalah satu percubaan rasanya kepada jemaah-jemaah haji akan datang. Dia bebas berada, bukan berada hanya berada di garisan, tetapi bebas walaupun ada kawalan ketat daripada pihak penguatkuasa, tetapi ibadah tawaf tidak diganggu. Kita hanya menjalankan, kita hanya berjalan seperti biasa. Itulah nikmat yang Allah berikan, insya-Allah. Sementara Abang Cik dah selesai tawaf sunat ni, Abang Cik doakan anda semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kembali ke sini, insya-Allah diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke sini. Abang Cik doakan khas untuk Malaysia supaya kembali pulih. Okey, khas untuk Labbaik Allah, Abang Cik rasa cukup sahaja segmen apa khabar di Mekah. Khabar yang cukup gembira yang Abang Cik ingin sampaikan bersama. Setakat ini tawaf sunat boleh dilakukan bersama-sama. Itu sajalah untuk kali ini. Abang Cik doakan kepada semua penonton-penonton Labbaik Allah Pengorbanan Kasih Abadi, kita sama-sama berdoa kita akan kembali ke sini untuk bertawaf. InsyaAllah kita berjumpa di esok hari. Okey, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita masih lagi bersama dengan Labbaik Allah. Terima kasih Abang Cik. Terima kasih. Telah nampak gambaran kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan kemuliaan, kenapa kemuliaan Mekah ini? Baik. Di antaranya satu tempat yang disebut sebagai tanah haram yang Allah muliakan sebelum Allah ciptakan penciptaan langit dan bumi ini. Baik. Dan Allah muliakan juga tanah haram ini, Mekah ini sampai hari kiamat. Itu hebatnya. Sebab tu Ustaz Samsul tadi dia huraikan bahawa tak dibenarkan untuk memburu binatang, mencabut pokok, sehingga kan kalau jumpa benda yang tercicir tak boleh ambil, kena announce dulu. Sampai macam tu cerita mulianya bumi haram Makkah Al-Mukarramah. Dan paling istimewa daripada Ustaz, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di situ.
Baik. Betul Ustaz, saya teringat masa kami duduk di pondok dulu ni. Allahyarham Tuan Guru Haji Dia Soleh orang Ahmad. silap pondok. Kalau di Mekah pondok tu hotel. Maksud dia ustaz tu hotel. Mana ni pondok di Malaysia pondok, kita nak. Saya ingat Allahyarham Tuan Guru Haji Soleh Ahmad dia beritahu, dia suruh kami hafal tu Ustaz. Dia kata apa? Dalam matan Aqidah Awam dia kata Mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Taibatal Madinah. Lahirnya Nabi dekat bumi Mekah, bumi Sayyidatina Aminah. Wafatnya Nabi di bumi Madinah Al-Munawwarah. Itu matan Aqidah Awam. Anak-anak muda kena hafal tu sepatutnya, insya-Allah. Sedap juga suara ustaz. Jangan bab orang kita je. Allah, macam Okey, Ustaz. macam Siti Nurhaliza. kita akan sambung perbincangan kita di segmen terakhir, lebih padat membicarakan tentang kemuliaan bumi Mekah itu sendiri, dan ada benda yang saya nak cerita Ustaz. Ada lagi? Tentang Kaabah dan siapakah pemegang kunci Kaabah. Kunci Kaabah. Oi, kunci. Kunci Kaabah kena tunggu. Ustaz. Tolong share, tolong share. Rehat Ustaz. Semangat. Okey, kita rehat Ustaz. Tolong share di laman Facebook anda Ya. supaya ramai. Ingat hashtag apa? Mungkin ini pahala anda. Ya. Hashtag Labaikallah 2021. Hashtag. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hudaibiyah merupakan lokasi para sahabat Rasulullah SAW melakukan bai'ah dengan kata berjanji taat setia kepada Rasulullah SAW memerangi kafir Quraisy yang dikenali dengan nama Bai'atul Ridwan pada tahun 6 Hijrah. Pada tahun itu Rasulullah SAW dan sahabat hendak ke Makkah untuk menunaikan umrah. Ketika sampai di Hudaibiyah ini, kaum kafir Quraisy menghalang rombongan Rasulullah SAW untuk masuk ke tanah haram. Sejarah yang melibatkan sahabat Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Uthman yang ditugas oleh Rasulullah untuk berunding dengan kaum kafir Quraisy. Antara isi perjanjian tersebut ialah kaum muslimin tidak boleh memasuki Makkah pada tahun tersebut. Kedua, gencatan senjata berlangsung selama 10 tahun yang memberi jaminan kepada kedua-dua belah pihak untuk hidup aman dan tidak akan menyerang antara satu sama lain. Ketiga, sesiapa saja yang ingin bersama dengan Rasulullah dan membuat perjanjian dengannya boleh melakukannya. Begitu juga mereka yang ingin mengikut dan membuat perjanjian dengan pihak Quraisy juga bebas melakukannya. Keempat, jika sesiapa daripada kaum Quraisy yang pergi kepada Muhammad tanpa izin penjaganya, yakni sebagai pelarian, dia hendaklah dihantar pulang kepada Quraisy. Tetapi jika sesiapa daripada pengikut Muhammad pergi kepada Quraisy, dia tidak akan dihantar pulang. Perjanjian yang dinamakan Perjanjian Damai Hudaibiyah ini juga dikenali sebagai Sulh Hudaibiyah. Baiklah, kita dah saksikan Masjid Hudaibiyah dan di situlah berlakunya peristiwa yang Ustaz UAK sebutkan di awal tadi berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah. Satu perjanjian yang dari sudut zahirnya kita nampak macam berat sebelah, tetapi Nabi menyetujuinya. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi dah tahu orang kafir tidak boleh menepati janji. Betul. Dan alhamdulillah dengan perjanjian itu akhirnya pada tahun seterusnya Nabi dan juga umat Islam dapat memasuki Makkah Al-Mukarramah. Baiklah Ustaz. Ya. Kita berbicara lagi tentang jangan lupa tadi kunci. Tentang kunci Kaabah. Ustaz lupa, saya saya payah ingat. nak lari kalau dengan Bukan, UAK ni. kalau Dia tak ingat saya lagi penonton belim kita. Orang itu kita komen bertubi-tubi. Itu ingat Fizo itu. Tak nak. Kunci. Okey. Sambung. Baiklah, tuan-tuan sidang penonton sekalian, Saya kunci anda dulu. Silakan. Kita membicarakan tentang
Kaabah Baitullahil Haram. Betul. Yang menariknya Ustaz, di situ ada pintu Kaabah dan pintu Kaabah itu ada kuncinya. Suatu mana kalau tadi UAK bercerita tentang Fathul Mekah, bila mana Mekah dibuka dengan maksud kata Islam menguasai Mekah, dan ketika itu Saidina Ali sendiri ditugaskan untuk mengambil kunci daripada satu keturunan ataupun kabilah ataupun keluarga yang diamanahkan sejak sebelumnya lagi daripada zaman ke zaman untuk memegang kunci Kaabah. Tak pernah ada orang lain yang akan pegang kunci tersebut. Maka bila mana Saidina Ali sendiri yang ambil, nak buka pintu Kaabah tak boleh buka. Itu antara keajaiban lah. Allahu akbar. Maka jelaslah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi seperti mana firman-Nya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ahliha. Yang bermaksud Allah Taala telah pun menyuruh mengembalikan amanah kepada mereka yang hanya ahlinya. Maksudnya kalaulah Bani Syaibah yang diamanahkan untuk memegang kunci Kaabah, maka biarlah Bani Syaibah yang terus memegangnya sampai ke hari ini. Betul. Keturunan mereka yang menjaga kunci. Maksud pintu diberi Kaabah. pada ahlinya. Betul. Kita ni ahli dah. Bolehlah Program Ustaz. ni. Bolehlah cara-cara. Atau dia orang hentam saja ni, ustaz ni tak layak jadi host ni. Ustaz. Ustaz, UAK cara UAK insya-Allah. Kita tak boleh nak ubah kan, tapi alhamdulillah lah Betul. ramai yang komen kata okey. Tapi Ustaz, sungguh Ustaz, kalau semua cara lagu UAG Ustaz pakai mandom je semua. Dia Bila kena di tokak UAK juga. ceria Dia sikit kena, Ustaz. hoi! Dia kena. Okey. Okey. Para kita penonton terus sekian. kepada- Ustaz, kita nak pilih Ustaz. Kita nak daripada pengumuman Datuk Menteri semalam, Ya. 263 orang yang dapat menunaikan ibadah haji, rakyat Malaysia yang ada di Saudi. Salah seorang dengannya ada dengan Okey. kita malam ni Ustaz. Kita nak bawa dia. Siapa Ustaz? Kita nak silakan para penonton. Betul. Nama nurse tapi bukan perempuan. Okey, kita silakan. Mumarid. Saudara Ahmad Najhan Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Allah, sebelum tu saya nak ucap tahniah kerana anda di antara Duyufur Rahman yang terpilih pada tahun ini, orang Malaysia. Terima kasih, alhamdulillah. Yang bertugas di Hospital Jeddah kan? Betul. Di Jeddah. Berapa lama dah bertugas? Tahun ni tahun ketiga saya Ustaz. Allah. Tahun ketiga. Sekarang ni duduk di Jeddah lah. Saya memang menetap di Jeddah. Memang di hospital tu hanya orang Saudi saja ataupun memang ada rakyat negara luar juga yang ambil khidmat kesihatan situ? Kita campur semua bukan semualah, kita ada multi country kat sini. Kita ada daripada Australia, India, daripada Filipina, Malaysia sendiri. Alhamdulillah. Ini ialah nurse, tuan-tuan. Nurse. Kalau bahasa Arab disebut, kalau perempuan mumaridah. Baik. Kalau lelaki mumarid. Masya-Allah. Kalau bahasa Mumarid, Melayu, betul. nurse lelaki dia orang panggil apa? Dipanggil MJ, misi jantan. Takut dia panggil yang lain kot. InsyaAllah. Nusirkan, nusur. Betul, Ustaz. Jadi kita nak tanya kepada Najahan. Okey. Kita tinggal lagi sekarang dah 5 Zulhijjah, ada lebih kurang dalam 3 ke 4 hari untuk kita nak mulakan pergerakan ke Arafah. Jadi mungkin Najahan boleh share dengan kita apa persiapan dan nanti akan bergerak dengan siapa, perasaan sebagainya. Silakan Najahan. Silakan. Okey, kalau nak ikut perasaan saya memang gembira betul lah untuk kali ni, sebab ni cubaan kedua. Cubaan kedua saya untuk kita panggil haji COVID lah daripada tahun lepas kan. Tahun lepas disebabkan kuota dia terlampau sikit, so saya tak berpeluang lah, mungkin belum rezeki Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi lagi. So tahun ni sebenarnya kawan saya yang tolong apply. Sebab saya waktu tu saya dekat Malaysia, saya cuti raya. So bila Saudi umumkan untuk pendaftaran umum tu, saya tak boleh nak buka website tu daripada Malaysia. So saya mengharapkan kawan yang ada dekat Saudi dan alhamdulillah bila pengumuman hari tu, hari pertama saya tak dapat. Rupanya Saudi ni dia keluarkan keputusan tu berperingkat setiap hari. So bila dapat tu saya macam alhamdulillah, saya menangis kesyukuran sebenarnya sebab saya niatkan untuk kedua arwah mak ayah saya. Itulah. Dari segi persiapan pula, saya baru habis kursus haji semalam yang kita ada kursus haji daripada tabung haji sendiri dan juga agensi lokal yang berada di Saudi, Salam Haji kalau Ustaz tu. Alhamdulillah. Itulah. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi siapa sangka Ustaz kan, siapa sangka daripada 60,000 orang yang akan mengerjakan ibadah haji pada tahun ini dan 263 darinya adalah rakyat Malaysia yang berada di Saudi dan salah seorangnya kita bersama pada malam ni. Baik. Mungkin Ustaz ada nak tahu orang kata apa persiapan akhir, maksud kita dah tahu dah persiapan akhir. Betul. Cuma nanti nak tanyalah, nanti Najahan akan gerak sendiri ke atau kena ikut package ke macam mana? Ya, kita akan ikut package. Bila kita dah layak keputusan hari tu,
kita akan isi form dalam website dia. Okey. Dia kali ni dia under kita panggil agensi tempatan. Oh. Agensi tempatan sendiri, tapi agensi yang ni Omar Ali Palembang, kalau ustaz tahulah. Dia memang menguruskan jemaah Malaysia dan Asia yang sebelum-sebelum ni. Masya-Allah. Allahu akbar. Masya-Allah. Ya, so kami akan bergerak hari Sabtu ni, kami akan berkumpul dan bergerak sama-sama lah ke Mina. Masya-Allah. Hari Sabtu petang. Insya-Allah. Ni Saudara Najahan, jangan lupa. Ni saya nak bagi tahu ni, hari tu kita minta dekat Puan Nurul kan. Betul. Malam ni dekat Najahan pula. Ingat saya Ustaz Abdullah Khairi dan warga kru di TV Al-Hijrah dan seluruh rakyat Malaysia, kalau boleh tolong ingatkan kami, ingat kepada kami dalam doa Najahan di Arafah nanti insya-Allah. InsyaAllah. Tolong Ramai juga masih yang kirim doanya. InsyaAllah. insya-Allah. Baik. Semoga Najahan akan dikunakan haji yang mabrur Ustaz. Ya. Insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan tengok, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang rakyat Malaysia Allah pilih. Sebab tu kepilihan Allah ini tepat. Sebab apa? Sebab kita tak dapat gini. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terpilih Allah Ustaz? nak Allah pilih ya. Jadi alhamdulillah, syukur tuan-tuan. Seronok nak kata tak terkata saya. Terima kasih kepada abang Ahmad Najahan kita dapat bertugas, dapat menunaikan haji. Allah InsyaAllah kita doakan moga-moga. Dan jangan lupa haji tu haji Covid. Bukan saya kata, dia kata. Okey. Okey Ustaz, kita dah sampai ke hujung rancangan untuk episod yang ke-7 Ustaz. Kita akan sama-sama dengan para penonton. Habis dah Ustaz. InsyaAllah. Esok malam ada lagi. Jangan lupa share. Jangan lupa tuan-tuan. Kali lagi tuan-tuan. Tadi saya terlekas ni rayu ni. Tuan-tuan, tolonglah share kan ke Facebook tuan-tuan. Jangan lupa hashtag kita tu. Hashtag apa tu? Labbaik Allah. Ingat labbaik Allah, tetapi 2021. setiap anda buat itu mungkin pahala. Pahala. InsyaAllah. Baiklah, sama-sama kita berdoa insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka, dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbakti. Wahai Tuhan yang maha mulia, wahai Tuhan yang mengampuni, wahai Tuhan yang menguasai sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal Ustaz, alamin. doa ini kita akan baca semasa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. InsyaAllah dengan doa tadi maka berakhirlah sudah Ustaz untuk episod yang ke-7 Labbaik Allah. InsyaAllah kita akan jumpa esok Ustaz. InsyaAllah pukul esok, lusa. Banyak lagi hari ni. Ingat tuan-tuan, hari yang paling penting adalah hari wukuf tu. Tuan-tuan kena duduk bersama-sama dengan kami. Kerana pasti tuan-tuan akan menangis pada ketika itu. InsyaAllah. Moga-moga insyaAllah. Akbar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Labbaik Allah. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ku persembahkan talbiah ini, walau jauh ku tatap rindu. Ku tadahkan doa ini agar dapat ku berlari ke rumahmu. Rindu padamu, oh Baitullah, kuatkanlah
segala jalan untuk pengorbanan kali ini. Bukalah, mudahkanlah ya Allah untuk kami ke rumah agung. Bila kita berniaga, kita bukan nak jadi hartawan, tetapi kita nak jadi dermawan di jalan Allah. Itulah hakikat dalam perniagaan kita. Jangan kita nampak bila kita berniaga banyak harta kita, untuk apa kita harta banyak? Makan kita pun roti canai sebiji.